استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا كريم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومن والاه شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم حبب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فينا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal ahli jawatan khusus surau Ar-Radah, seterusnya kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, tuan-tuan puan-puan sidang jamaah surau Ar-Radah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Pertamanya kita sekali lagi merafakkan syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, maka Allah kurniakan kepada kita tubuh badan yang sihat, hati yang sihat, akal yang sihat, sehingga Allah Subhanahu wa taala membawa diri kita kepada suatu tempat yang masya-Allah tabarakallah, tempat yang dimuliakan Allah. Disitulah kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan juga kita suatu hari nanti di dalam syurga Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita menyambung pengajian kitab kita Penawar dan Penyucian Jiwa. Kita masih lagi berada dalam bab yang keempat, iaitu proses pencucian hati. Kita dah bincang berbagai jenis hati insan. Ada yang hati sihat dan suci, ada yang hati yang mati, ada hati yang sakit, dan yang pada malam ini kita masuk keadaan hati insan, keadaan hati insan ataupun keadaan hati manusia. Kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang raja di dalam tubuh badan kita, ya, yakni hati yang menjadi raja, yang menggerakkan akal fikiran kita, yang menggerakkan mulut kita, tangan kita, kaki kita dan segalanya, kerana ia merupakan raja kepada diri kita. Jadi kita nak tengok keadaan hati kita, raja yang ada dalam tubuh badan kita. Baik, yang pertama iaitu ciri-ciri hati yang sakit. Ciri-ciri hati yang sakit. Mungkin ketika hati manusia yang sedang sakit, perkara itu terjadi tanpa disedarinya. Yes, memang betul. Kadang-kadang kita tak perasan hati kita sakit. Kita punya hati sedang mengalami kesakitan. Kalau tubuh badan kita perasan, kepala pening, luka, macam-macam lah, selsema, batuk dan sebagainya. Itu manusia boleh perasan, dan boleh carikan ubat. Tapi hati yang sakit ni, kadang-kadang kita tak perasan. Lebih malam lagi bahawa hatinya sebenarnya mati. Dia bukan hanya sekadar sakit, bahkan dia mati. Kita dah bicarakan sebelum ni. Namun seorang itu tidak menyedarinya. Ini paling malam bila rupanya hatinya dah mati. Jadi tanda-tanda khusus hati yang sedang sakit atau mati adalah jika ia tidak merasa sakit dan pedih oleh caritan sembilu kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, di antara tanda-tanda khusus hati yang sakit, hati yang mati ini, apabila dia melakukan kemaksiatan, dia tak rasa berdosa, dia tak rasa bersalah, dia tak rasa maksiat yang dibuatkan itu memberikan kemurkaan Allah. Dia tak rasa. Yang lebih hebat lagi, apabila dia melakukan maksiat, dia berasa bangga, dia berasa seronok, dia berasa senang. Dia rasa bila dia melakukan maksiat itu adalah sebagai, kadang-kadang sampai satu tahap orang melakukan maksiat macam gurau-gurau je, memumpat orang macam gurau-gurau. Dia kata kata gitu, tak boleh, tuan-tuan. Jadi kalau kita tidak rasa benda itu, nak menunjukkan bahawa itu tanda hati yang telah sakit ataupun mati. Jadi perkara itu disebabkan hatinya telah teracuni sehingga tidak dapat lagi membezakan antara nilai kebenaran dan akidah yang batil. Bila dah mati hati dia, bila dah sakit, dia dah tak boleh nak beza ini baik, ini buruk. Mengata orang sana, mengata orang sini, memfitnah sana, memfitnah sini, menjatuhkan orang lain. Dia lakukan itu semata-mata untuk kepentingan peribadi dia. Dia tidak memikirkan perasaan orang lain, tak fikirkan tentang dosa, pahala, tak fikirkan, tuan. Apa yang difikirkan, dia mesti puas hati dengan apa yang dia buat. Lain aku tak nak dengar. Habis. Tuan-tuan, berfikir begitu sebenarnya daripada hati yang telah sakit ataupun telah rosak, telah mati. Jadi kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, kalau kita ni ada sifat dendam tak habis-habis, kadang-kadang dendam dengan dia punya bapa, sampai ke anak, sampai ke cucu,
7 keturunan, tuan-tuan. Aku tidak akan, apa dia kata, aku tidak akan redha dengan keluarga dia. Oh, tu dia ya. Aku nak pastikan keluarganya musnah. Macam-macam, tuan-tuan, manusia ni. Semua dia itu, tuan-tuan, keluar daripada hati. Semuanya adalah keluar daripada hati. Hati yang rosak, hati yang sakit, hati yang mati akan mempengaruhi akalnya. Bila dia mempengaruhi akalnya, maka akalnya itu akan terkeluar daripada mulutnya. Begitulah mungkin akan berlaku melalui tindakannya. Tindakannya bagaimana? Mungkin dia boleh type. Dekat mana, tuan-tuan? Dekat WhatsApp, dekat Facebook, dekat Telegram, dekat Twitter dan sebagainya. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk satu, nak menjatuhkan orang itu. Yang kedua, untuk memberikan kepuasan kepada diri dia. Na'udzubillah. Andai kata hatinya masih hidup dan normal, pasti merasakan sakit bila tertimpa malapetaka, tetapi tidak tahan terhadap ubat yang sangat pahit, sehingga ia lebih suka menahan sakitnya daripada mencari penyembuhnya. Tuan-tuan, jadi kalau orang yang hati dia masih hidup, tuan-tuan, dia tak suka benda ni. Dia tak suka. Dia tak suka buat perkara-perkara yang tak baik. Dia tak suka buat benda-benda maksiat. Dia tak suka setiap hari dia fikirnya nak buat dosa. Setiap hari kerjanya nak sakit hati orang. Dia tak suka. Ini hati yang hidup. Biarlah orang nak kata apa pada diri dia, tapi dia akan tahan dirinya ini untuk tidak kata pada orang lain. Biarlah orang nak kutuk ke, biarlah orang nak kata ke, nak dengki ke, nak dendam ke, tapi sama sekali dia nak membalas tidak. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini sifat yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar tomahan, kejian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disentuh dari sudut tubuh, badan dan sebagainya, dilempar dengan kekotoran, dilempar dengan sampah dan sebagainya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun perasaan untuk berdendam kepada orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Subhanallah, tuan-tuan, saya pun belum tentu. Tapi inilah yang diajar oleh Islam. Adakah kita tidak membalas perbuatan orang itu nak menunjukkan kita lemah? No, tidak. Dalam Islam, apabila kita bertahan dengan perbuatan buruk orang lain terhadap kita, kita tidak membalasnya, bukan nak menunjukkan kita ini lemah, tak. Tetapi pada ketika itu kita adalah orang yang kuat. Kenapa? Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebutkan bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukanlah orang yang kuat itu apabila dia menang dalam pergaduhan, bergusti dan sebagainya, tidak. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya daripada marah. Subhanallah. Tuan-tuan, saya sendiri pun, tuan-tuan, kalau kita dalam grup lah, orang duk caci kita, tuan-tuan, duk kutuk kita, tak tahan dah. Tak tahan, tuan-tuan. Apatah lagi kadang-kadang, tuan-tuan, orang kalau nak ngenakan kita, dia boleh edit gambar kita, tuan-tuan. Badan lain, kepala lain, macam-macam, tuan-tuan. Na'udzubillah. Kalau saya tak tahan, tuan-tuan, tak tahan. Macam manalah Nabi SAW, orang yang begitu hebat, jiwa kental, dalam dia mengalami kehidupan yang sedemikian, tuan-tuan, dengan akhlak dia yang begitu baik, ramai orang yang tertarik dengan akhlak peribadi, sifat yang ditunjukkan
ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua itu berpunca ataupun semuanya itu adalah hadirnya daripada hati yang bersih. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, kita semua tuan-tuan setiap hari kena bersihkan hati. Kena bersihkan hati setiap hari tuan-tuan. Kalau boleh setiap masa itu lebih baik. Macam mana Ustaz nak bersihkan hati? Zikrullah. Banyakkan zikir kepada Allah, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan rasa hati kita ini sedikit demi sedikit dia menjadi hati yang sihat. Bagaimana caranya tuan-tuan? Senang sahaja. Kalau sebelum ini kita jenis panas barang, contoh panas barang, tapi kita rawat hati kita dengan zikrullah, rawat zikir banyak-banyak, baca Quran, selawat, dia punya ending tuan-tuan, sedikit demi sedikit kita boleh sabar, kita boleh bertahan, kita boleh bertenang. Masya Allah. Itu adalah tanda hati kita semakin hari semakin sihat. Tuan-tuan, kita boleh tengok hati kita ni setiap hari tuan-tuan, dalam pergaulan kehidupan kita seharian, apa yang selalu menjentik hati, perasaan, emosi kita. Dia paling simple lah tuan-tuan. Apa dia? Adakah pasangan hidup kita? Adakah anak-anak kita? Adakah orang sekeliling kita? Dan sebagainya. Kalau sebelum ni tuan-tuan, kita susah nak rasional, kita susah nak kawal kita punya hati, sifat, marah kita, bengang kita dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, bila kita belajar tentang agama, bila kita belajar tentang ilmu agama, ajaran Islam, lepas tu kita amalkan apa yang diajar. Contoh zikrullah, banyakkan menyebut kalimah Allah, 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 ataupun kalimah la ilaha illallah, banyakkan. Sampai satu ketika tiba-tiba hati kita ini berubah menjadi orang yang tenang. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Itu sudah menjadi satu petanda yang baik untuk kita. Dan kita tak boleh berhenti tuan-tuan, kena terus. Sampai bila Ustaz? Sampai mati. Kenapa sampai mati Ustaz? Kerana musuh Islam menggoda kita, merosakkan kita, sampai kita nak sakarat itu pun dia nak goda kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara tanda-tanda hati yang sakit iaitu berpaling dari peraturan utama hati yang berguna demi kebaikan, namun yang dipilihnya justru peraturan yang kotor dan meracuni. Itulah tanda hati yang sakit ya. Dia tak ikut apa yang sepatutnya, tetapi dia berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain pihak, hati yang sihat akan mengutamakan pada sesuatu yang bermanfaat dan menyembuhkan serta membunuh kuman-kuman penyakit yang ada. Ini hati yang sihat, itu yang saya katakan tadi. Maksudnya setiap hari kita cuba membunuh kuman-kuman atau penyakit-penyakit yang ada lah. Dia macam virus juga kan. Dia macam virus. Jadi tuan-tuan, hati yang dah kena virus ni, dia kena ada ubat. Bila dah ada ubat, dia kena ada vaksin dan sebagainya. Tuan-tuan, untuk apa? Untuk membentengi diri kita, mempertahankan diri kita ini daripada dirosakkan kembali oleh virus ataupun kuman yang ada. Yakni apa dia? Dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dilakukan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi hati yang sakit justru memilih sebaliknya. Makanan terbaik bagi hati adalah iman. Inilah makanan yang terbaik bagi hati adalah
iman, dan ubat paling mujarab baginya adalah Al-Quran. Bila sebut Al-Quran, di dalam Al-Quran terkandung banyak sangat cara-cara bagaimana kita nak mengubati hati kita yang sakit. Kadang-kadang hidup kita tak tenang. Allah kata apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Hati akan tenang. Jadi dalam kehidupan kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya pernah sentuh juga tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, kita nak ketenangan, betul tak? Saya nak tenang. Walau apa perkara pun yang berlaku dalam hidup kita ni, kalau kita dapat tenang, maksud dia apa tuan-tuan? Kita dah boleh kontrol hati kita. Hati kita ni dah boleh kontrol kehidupan kita. Ada masalah, jiwa tenang. Ada nikmat, jiwa tenang. Ada orang dia dapat nikmat, jiwa tak tenang, tuan-tuan. Macam mana Ustaz? Ada orang dapat nikmat, duit banyak, harta banyak, rupa-rupanya dia pun tak tenang. Tak tenang kerana apa tuan-tuan? Bila duit dah banyak, dia nak buat maksiat. Macam-macam tuan-tuan. Ujian orang senang, ujian orang susah berbeza. Ujian orang senang, bila dia dapat senang, kepala bercabang. Yang lelaki kalau dia senang nak cari perempuan lain, dia tak nak cari bini, tapi nak cari perempuan. Nak melepaskan apa yang sepatutnya bagi dia. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, macam-macam. Kalau orang susah, kalau orang yang susah tak ada duit, dia tak terfikir pun nak buat benda-benda macam itu tuan-tuan. Tapi bila orang yang susah ni, dia terfikir apa tuan-tuan? Nak curi, nak merompak, nak merakut. Dia apa orang kata? Dia ada cara yang tersendiri tuan-tuan. Jadi maksud dia, dalam kehidupan kita ni, kita nak suatu ketenangan mutmainnah. Sebab tu Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Masya Allah. Kan kita ada nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mutmainnah. Bagi Rasul, nafsu kamilah, nafsu yang dah sempurna tuan-tuan. Masya Allah. Kita tak tahu lagi kat mana nafsu kita tuan-tuan. Tapi kalau dapat nafsu yang tenang ni, subhanallah tuan-tuan, nikmatnya luar biasa. Dapat ketenangan hidup, nikmat luar biasa tuan-tuan. Kerana apa? Kerana apabila kita tenang tuan-tuan, kehidupan kita akan menjadi begitu indah. Dan ketenangannya itu, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, bukan hanya dia sahaja, bahkan ketenangan itu melimpah ruah, sehingga orang yang berada di sekelilingnya dapat merasakan ketenangan apabila bersama dengan dia. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Perasan tak? Ada tak tuan-tuan? Saya dululah zaman-zaman sekolah tuan-tuan, adalah kadang-kadang seorang abang, suka saya tengok muka dia. Suka saya tengok tuan-tuan. Suka bukan kerana apa tuan-tuan? Tengok wajah dia itu ada ketenangan. Subhanallah tuan-tuan. Begitu juga dengan para sahabat. Para sahabat tuan-tuan, kalau dia tak dapat melihat Rasulullah SAW tuan-tuan, dia rasa sangat rindu. Subhanallah. Bila dia dapat melihat wajah baginda Rasul SAW, maka para sahabat merasa begitu tenang. Ketenangan bukan boleh dibuat-buat. Ketenangan bukan boleh dibuat-buat, tetapi hadirnya daripada hati kita. Dan ketenangan itu
Bukan hanya kadang-kadang daripada dia, bukan hanya untuk dia, bahkan kita dengan itu dapat dirasai bersama orang di sekeliling dia. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan bayangkan kalau kita sebagai ayah, sebagai suami, kita adalah sumber ketenangan tentang kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita. Macam mana keadaan mereka, tuan-tuan? Subhanallah. Lain, tuan-tuan, lain macam. Lain macam, tuan-tuan. Sebab semuanya itu datang daripada hati yang sihat. InsyaAllah, tuan-tuan, kita usahakan. Saya juga turut usahakan, tuan-tuan pun kena usahakan. Paling kurang, tuan-tuan, sebelum kita ini bertemu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita ni dah bersih. Itu paling kurang, tuan-tuan, kita dah tak sabar nak jumpa Allah. Wahai Allah, kan? Dah tak sabar nak bertemu dengan pencipta kita, tuan-tuan. Sebab itu pernah saya sebutkan juga, kalau tak salah saya dekat sini lah, jangan sampai kita tidak ada niat, jangan sampai kita tidak pernah ada niat untuk bertemu dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Jangan sampai tidak ada. Perkara ini ramai yang terlepas, tuan-tuan, terlepas pandang. Sebab itu, tuan-tuan, dalam hidup kita kena selalu kena selalu bercakap dengan Allah. Wahai Allah, temukanlah aku dengan Engkau ya Allah di dalam syurga-Mu. Kena cakap, tuan-tuan. Kena cakap dalam hati ini. Saya peringkat usia macam saya ni, tuan-tuan, saya pun kena sebut. Anak-anak kita pun kita kena cakap dengan mereka. Apatah lagi umur-umur macam kita, tuan-tuan. Kena selalu sebut, wahai Allah, temukanlah aku denganmu ya Allah di dalam syurga-Mu. Mustahil kita bertemu dengan Allah dalam neraka. Mustahil, tuan-tuan. Subhanallah. Kita nak temu dengan Allah dalam syurga. Allah kata, ud'uni astajib lakum, tuan-tuan. Kan kita nak bertemu dengan Allah atas muka bumi ini mustahil lah. Mustahil, tuan-tuan. Tapi tidak mustahil, tuan-tuan, kalau kita dapat bertemu dengan Allah Rabbul Jalil di dalam syurga. Kerana bila kita bertemu dengan Allah Rabbul Jalil adalah sebesar-besar nikmat yang ada di dalam syurga. Kan dialog Allah bersama dengan ahli syurga, wahai ahli syurga sekalian. Tapi Allah belum lagi tunjukkan wajah Allah. Wahai ahli syurga sekalian, adakah kamu belum lagi mengecapi segala nikmat yang ada di dalam syurga ini? Ahli syurga kata apa? Wahai Allah, kami semua dah kecapi segala nikmat yang ada di dalam syurga-Mu ni ya Allah. Tiba-tiba Allah kata, wahai ahli syurga, ada satu lagi nikmat yang belum kamu kecapi. Ahli syurga pelik hairan. Wahai Allah, apakah nikmat yang paling besar yang ada di dalam syurga ini? Sedangkan di dalam syurga ini, wahai Allah, sangat besar nikmatnya bagi kami. Allah kata apa? Nikmat yang paling besar di dalam syurga ini adalah apabila kamu semua melihat wajahku dan kamu mendapat keredaan daripadaku. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah nikmat yang paling besar. Bila nikmat ini nikmat yang paling besar, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan lupa kita
kita setiap hari bercakaplah dengan Allah. Sebut, ya Allah, temukanlah aku ya Allah dengan Engkau dalam syurga-Mu. Temukanlah aku, keluargaku dengan Engkau dalam syurga-Mu bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebut selalu tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, Allah akan pandu. InsyaAllah Allah akan pandu tuan-tuan. Pandu bagaimana tuan-tuan? Allah akan bawa diri kita ke arah apa yang kita nak. Allah akan bawa tuan-tuan. Dan kita pun tak tahu cara yang bagaimana Allah akan bagi pada kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Tapi Allah akan bawa. Mungkin Allah akan temukan kita dengan seseorang. Mungkin Allah akan bawa kita ke tempat-tempat tertentu, yang mana tempat itu akan membawa diri kita untuk bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam. Sesiapa yang berkehendak ke arah itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bawa diri ini. Dan Allah tidak pernah memungkiri janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah memungkiri janji, tak pernah menipu tuan-tuan. Kalau Allah kata mustajab doa, memang mustajab. Memang mustajab tuan-tuan. Allah akan bagi. Tak cuma masa dan ketikanya sahaja. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita masuk pula ciri-ciri hati yang sihat. Tadi hati yang sakit. Okay, baik. Ciri-ciri hati yang sihat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, apabila hati pergi meninggalkan dunia ini menuju alam akhirat, sehingga seakan-akan ia termasuk penduduknya. Ia datang ke negeri yang fana ini sebagai orang asing yang singgah sebentar sebelum meneruskan perjalanannya menuju alam akhirat. Ya. Jadi tuan-tuan, kita duduk dekat dunia ini sebenarnya sebagai orang yang singgah sebentar saja tuan-tuan. Saya pun tinggal sekejap. Kita semua tinggal sekejap. Tapi sekejap tuan-tuan, 60-70 tahun lah. 60-70 tahun tu tuan-tuan, kalau nak dibanding dengan masa akhirat, dia jadi sekejap, sebentar. Ya? Sebab nisbah dia jauh tuan-tuan. Sehari akhirat 500 tahun dekat dunia. Itu sekejap sangat. Maksud dia tuan-tuan, tak sampai sehari ke akhirat tuan-tuan. Kita usia 60-70 tahun. La hawla wa la quwwata illa billah. Nisbahnya terlalu jauh. Jauh sangat tuan-tuan. Jadi sebab itu bila kita duduk kat sini tuan-tuan, sebentar, dan kita akan pergi ke alam yang lebih lama lagi, kekal abadi. Saya akan mati. Kita semua akan mati. Orang yang kita sayang akan mati. Anak-anak, isteri kita akan mati. Bahkan harta kita yang melimpah ruah akan kita tinggalkan. Rumah yang besar akan kita tinggalkan. Kereta yang banyak kita akan tinggalkan. Duit dalam bank semua tuan-tuan kita akan tinggalkan. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana telah diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib atau 'abir sabil. Yang bermaksud, ya, baginda Rasul SAW bagi kepada Abdullah bin Umar, jadikan dirimu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing. Gharib, orang asing, ya, atau orang yang sedang menyeberangi suatu jalan. Maksud dia tuan-tuan, kita duduk kat dunia ni, jangan kita nak jadi orang yang kekal abadi, tak. Ya. Kalau ada orang datang, luar datang dekat ni, sekejap kan. Contoh orang luar pergi sembahyang sini. Siapa ni orang asing, orang luar ni? Sekejap. Jadikan diri kita tu seperti itu lah. Maksud dia, jadikan diri kita dekat dunia macam tu lah. Sekejap je. Sebab apa? Sebab ini adalah tempat persinggahan untuk sementara waktu.
persinggahan sementara waktu. Jadi tuan-tuan, bila dikatakan kita ini tempat persinggahan, jangan buat salah. Jangan buat salah, jangan buat dosa, jangan buat silap. Sebab kalau kita buat salah, buat dosa, buat benda-benda yang tak baik, Allah akan tanya kita dekat akhirat kelak. Allah akan tanya satu demi satu. Harta kita, usia kita, masa kita, semua Allah akan tanya. Saya pun Allah akan tanya, kita semua Allah akan tanya, tuan-tuan. Bila baca tengok macam ni, tuan-tuan, hati kita perlu takut. Perlu takut, tuan-tuan. Kalau hati kita tak ada rasa, tuan-tuan, mungkin kita boleh check and balance baliklah hati kita. Ya. Sebab nasihat-nasihat agama ni, tuan-tuan, dia sebenarnya dia sebagai pengubat kepada hati kita. Ya, dia pengubat. InsyaAllah, tuan-tuan, kalau kita maintain duduk macam ni dalam kuliah untuk penyisian jiwa ni, tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan, saya dulu pun perangai teruk juga, tuan-tuan. Tapi nak cerita, tuan-tuan, bila saya mengajar ni, satu demi satu Allah ajar saya. Bukan saya nak tunjuk saya bagus, tak ada, tuan-tuan, tapi Allah tarbiyah saya dalam saya mengajar. Subhanallah. Dan satu lagi, tuan-tuan, bila saya ajar macam ni, saya memang mengharapkan doa daripada tuan-tuan, ibu ayah sekalian, doakan saya agar saya istiqamah, ya, agar saya tak lupa diri. Itu paling penting, ya, tuan-tuan. Hidup dengan doa orang-orang yang soleh, ya, seperti tuan-tuan dan puan-puan. Baik, semakin parah penyakit yang bersarang di hati seseorang, akan semakin membuatnya terlontar-lontar mengejar urusan dunia. Allahu Akbar. Itulah, tuan-tuan, kalau hati kita ni semakin teruk, tuan-tuan, tak habis-habis kita nak kejar dunia, tuan-tuan. Tak habis-habis. Tak habis-habis. Harta dah banyak pun nak lagi. Tak cukup harta yang banyak sanggup menipu. Tak cukup harta yang banyak, tuan-tuan, sanggup rasuah. Tak cukup harta yang banyak, tuan-tuan, sanggup tipu, sanggup membunuh, sanggup mencuri secara profesional. Macam-macam, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Inilah kehidupan kita ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Sangat bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah tidak uji kita dengan ujian yang besar. Kita kadang-kadang butuh orang yang makan rasuah. Contoh, tuan-tuan, Abu ambil rasuah sekian, kita katakan, tuan-tuan, Allah tak uji kita. Kalau Allah uji kita, belum tentu kita boleh bertahan. Belum tentu. Belum tentu, tuan-tuan. Apalah orang ni pergi berzina sekian, contoh, tuan-tuan. Allah tak uji kita, Allah tak datangkan kita dengan perempuan yang gedik-gedik ke kita, tuan-tuan. Cukuplah isteri kita seorang, alhamdulillah. Apalah orang ni pecah amanah sekian, kita kata. Allah tak uji kita. Kalau Allah uji kita, silap-silap kita lagi teruk daripada mereka. Habis, Ustaz, macam mana tu, Ustaz? Doa dengan Allah, ya Allah, jangan kau uji aku dengan apa yang telah kau berikan ujian kepada dia, ya Allah. Bukan kita kutuk, bukan kita hina, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, ya Allah, kau ampunkan dosa dia. Subhanallah. Ini ya Allah ajar, tuan-tuan. Ini ya Allah ajar. Allah ajar, tuan-tuan. Apabila kita melihat sesuatu keburukan, tuan-tuan, apatah lagi yang buat itu adalah orang Islam sendiri, tuan-tuan, apa yang Allah ajar? Allah ajar kepada kita agar apa, tuan-tuan? Ya Allah, Allah ajar kau berdoalah untuk aku ampunkan dosa dia.
Ya Allah, keampunkanlah dosanya ya Allah. Janganlah kau jadikan keburukan, kesalahan itu juga turut aku lakukan. Masya Allah, murninya, sempurnanya ajaran Islam dalam kehidupan kita. Baik tuan-tuan, kita berikan laluan azan insya seketika insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة آت سيدنا محمد وبعد المقام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaannya kalau hati itu
itu semakin parah dengan penyakit yang ada dalam dirinya, iaitu apa tuan-tuan? Dia akan terus mengejar urusan dunia ini, semakin hari semakin dia tamak tuan-tuan, semakin tamak, dan dunia ini bagaikan ladang kehidupannya yang kekal dan abadi bagi diri dia. Jadi tuan-tuan, orang hati yang sehat ni, dia tak merasakan dunia ini adalah tempat yang kekal. Bagi dia ini adalah dunia yang fana, ini adalah dunia untuk dia menanam sebanyak mungkin, dan dia akan menyemai di hari akhirat kelak pahala-pahala yang dia akan dapat. Jadi orang yang hati sehat ni tuan-tuan, senang saja. Setiap hari tuan-tuan, dia akan melakukan sesuatu yang dapat memberikan pahala bagi dirinya di hari akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad. Apa saja tuan-tuan, zaman sekarang ni nak buat pahala paling mudah tuan-tuan. Paling mudah apa dia tuan-tuan? Kita ada dalam Facebook tuan-tuan. Kalau ada Facebook lah, ada WhatsApp ke, ada apa ke, ni media masa media masa ni media elektronik tuan-tuan, media sosial. Kita tag sesuatu benda yang baik, cukup dah tuan-tuan. Berapa ramai yang tengok, situ semua pahala. Contoh apa tuan-tuan? Kita tulis kat situ, Astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita post tuan-tuan. Kalau ada 10 grup tuan-tuan, kita post 10 grup. Post, orang baca pahala, orang baca pahala. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ada lagi kemahiran tuan-tuan, ada lagi kemahiran, mungkin anak-anak kita ni ada lah. Contoh tuan-tuan, saya kalau dekat rumah ataupun dekat mana-mana, dekat office dan sebagainya tuan-tuan, saya suka apa nama tu, buka selawat buka selawat, macam-macam selawat ada yang ada dekat YouTube, kan. Yang ada dekat YouTube ni tuan-tuan, maksud dia sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, itu saja tuan-tuan, diulang-ulang sebanyak 1000 kali. Kalaulah ada anak-anak kita yang pandai edit dan sebagainya, dan kita sendiri pun tuan-tuan, yang jenis mungkin ada suara kan, yang jenis bila kita lantunkan salawat itu sehingga kan kita rasa okey, so apa salahnya kita masukkan dalam YouTube tuan-tuan, dengan niat apa tuan-tuan? Dengan niat untuk orang lain turut bersalawat tuan-tuan, yang tengok tu berjuta. Subhanallah tuan-tuan. Bazli UNIC kan, Bazli UNIC ni student saya, dia dulu belajar dekat kuis, dan lepas tu disambung dekat Mesir. Balik itu dia fully untuk nasyid kan dan sebagainya, sebab dia ada suara tuan-tuan. Saya suka buka selawat tafrijiyah ke, selawat 1000 kali ke tuan-tuan, kita dengarkan je. Saya tengok dekat situ tuan-tuan, dia punya view semua tuan-tuan kan, berjuta. Saya fikir bukan income yang dia ada tu dapat tuan-tuan. Saya fikirkan tuan-tuan, subhanallah, banyak ni pahala. Agak-agak tuan-tuan, habis tak pahalanya? Tak habis-habis tuan-tuan. Orang akan tengok setiap hari. Selawat dia macam-macam ada. Subhanallah tuan-tuan. Jadi kita kena bijak bagaimana kita nak meraih pahala yang berterusan. Itu yang dikatakan al-ilmu yang tanfi'u bih. Zaman sekarang mustahil. Ilmu yang bermanfaat, begitu tuan-tuan. Di pelbagai cara zaman sekarang begitu. Satu dunia boleh tengok, satu dunia boleh dengar. Pahala. Dia pahala. Tapi kalau kita jenis orang banyak duit tuan-tuan, ataupun memang ada duit lebih dan sebagainya tuan-tuan, kita infak ni pun lagi luar biasa juga tuan-tuan. Contoh dekat surau ni kan, ini pun banyak orang infak kan tuan-tuan. Selagi ada surau ni tuan-tuan, subhanallah, infak aircon ke, infak lampu ke, air ke kan. Kalau air ni lagi tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah.
Selagi ada air, orang ambil wudu dan sebagainya, oh Masya Allah, infak kapet ni pahala yang berterusan. Jadi setiap hari tuan-tuan kita kena fikirkan tuan-tuan, untuk kehidupan selepas kematian, alam akhirat, kehidupan selepas kematian. Itulah yang kita kena selalu fikirkan. Tuan-tuan, nanti jangan cakap apalah ustaz ni asyik kan nak mati je kan, hidup lagi ni ustaz. Tuan-tuan, sebaik-baik nasihat adalah mengingati mati. Nabi beritahu. Kenapa kita kena selalu fikir tentang mati? Agar kita tak tamak dengan dunia. Kenapa kita fikir tentang mati tuan-tuan? Agar kita bersedia untuk di hari yang lebih panjang masanya nak dibandingkan dunia. Itu Nabi pesan tuan-tuan. Kalau Nabi pesan, mesti ada dia punya fadilat ataupun faedahnya. Baik tuan-tuan, sekadar itulah pesanan yang dapat saya bacakan daripada kitab ini tuan-tuan, untuk diri saya, begitu dengan kita semua. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah pada hati kita, sinar kepada hati kita untuk kita faham tentang ilmu Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati kita, agar kita mudah menerima nasihat-nasihat agama ini tuan-tuan. Dan mudah-mudahan yang lebih besar lagi, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada saya, kepada kita semua, untuk kita beramal dan istiqamah dengan ilmu yang kita ada. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada diri saya sendiri. Mohon maaf banyak-banyak ada kata, ada salah dan silap daripada saya, terkasar bahasa, terlebih bicara. Kita duduk dengan tasbih kafarah dan salat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.